حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyaraful insan situ. Fasyaraful insani wa fadilatuhu allati biha faqa jumlatan min asnafil khalqi bisti'dadihi li ma'rifatillahi ta'ala allati hiya fid dunya jamaluhu wa kamaluhu wa fakhruhu. Wa bil akhirah uddatuhu wa zuhruhu wa innama ista'adda lil ma'rifati bi qalbihi la bi jarihatin min jawarihi. Fal qalbu huwa al-alim billah wa bi sifatihi wa huwa al-alim wa huwa al-amal lillahi wa huwa as-sa'i ila Allah ta'ala wa huwa al-mutaqarribu ila Allah ta'ala wa huwa al-mukashafu bima inda Allah wa ladayhi. Wa innamal jawarih atba'un wa khuddamun wa alatun yastakhdimuha al-qalb wa yasta'miluha isti'malal malik lil abid wa istihdam ar-ra'i bi ra'iyatihi was-sani li alatihi. Intaha al-ihya juzuk yang ketiga. Maknanya apa? Maka kemuliaan insan, kemuliaan manusia dan kelebihannya. Mana kalau tidak ada ni, dia tak jadi mulia. Lawan mulia apa? Hina. Jadi kemuliaan insan bagi menolakkan diri dia termasuk dalam orang yang hina di sisi Allah. Dia kena ada perhatikan apa yang disebut di sini. Maka kemuliaan insan, manusia dan kelebihan, iaitu dengan dia melebihi akan perhimpunan daripada segala makhluk, ya, dia lebih. Ya, itulah sebab ia bersedia bagi ma'rifah akan Allah Ta'ala. Jadi insan jadi mulia bila dia ada makrifat dengan Tuhan. Kalau dia tak ada makrifat dengan Tuhan, sama taraf dia bahkan lebih teruk daripada hayawan yang berkaki empat. Yani sebab menjalani tariqah yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ia itulah di dalam dunia ini keelokannya dan kesempurnaannya dan kemegahannya, dan di dalam akhirat iaitu bekalnya dan pertaruhannya. Di akhirat dia ada bekalan, di akhirat dia ada simpanan. Kalau tidak, di akhirat dia tak ada apa. Bila tak ada bawa bekal, jawab dia azab yang menunggu dia di akhirat besok. Dan hanya senyap bersedia bagi makrifat itu dengan hatinya. Mana siapa yang boleh menyambut makrifat? Jasad kita ke atau roh? Jawab sini roh. Roh mana? Qalbi, hati. Bukan dengan anggota yang zahir daripada beberapa anggota.
Yang boleh menyambut makrifat bukan tangan, bukan kaki, bukan mulut, mata, telinga, bukan. Mana bukan anggota yang zahir, bahkan yang menyambut ialah anggota yang batin, iaitu hakikatul insan, hakikat insan. Maka adalah hati itu ialah yang mengetahui dengan keadaan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati dia boleh mengenali, seterusnya dia menyadari kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala yang membawa kepada perubahan besar dia punya anggota yang lain, iaitu yang 7 dia mengikut dia dan segala sifatnya. Mana mengetahui keadaan wujudullah dan segala sifatnya Allah Ta'ala yang qadim, dan iaitulah yang beramal kerana Allah Ta'ala, dan itulah yang menjalani kepada Allah, dan iaitulah hati itu yang menghampirkan diri kepada Ta'ala. Hati itulah yang menyedar kewujudan Allah. Hati itulah yang mengenali akan sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Hati itulah yang beramal kepada Allah Ta'ala. Hati itulah yang menjalani kepada Allah Ta'ala. Ya, bukan kaki tangan yang berjalan. Kalau kaki tangan zahir berjalan, ayam itik lagi laju pada kita. Kita kejauh tak dapat. Dah tua lagi tak ada kejauh. Tapi yang berjalan bukan tu, berjalan maknawi, semua hati tu. Iaitu yang menghampirkan diri kepada Ta'ala. Siapa? Dia. Iaitulah qalbi tu, yang dibukakan dengan barang yang pada hadrat Allah Ta'ala. Bukan dibuka tangan kaki saja, dibuka qalbi tu. Dan hanya segala anggota yang zahir mengikut bagi hati. Adapun anggota zahir tu mengikut dia saja. Dan seperti khadamnya, mana orang yang berkhidmat mengikut arahan bagi qalbi. Qalbi ibadat raja. Kalau dia raja tu baik, maka disuruh benda yang baik, rakyat pun jadi baik. Kalau raja tu rosak, maka rakyat pun menjadi rosak. Jadi untuk memperbaiki seluruh anggota zahir dan batin, di mana tackle qalbi, dia selesai, semula selesai. Itu berdasarkan hadis sahih yang masyhur, itulah dalam jasad anak Adam dia seketut daging. Inna fi jasadi bin Adam mudghah iza saluhat saluhat sa'ir jasad kullu. Dan jasad anak Adam seketut daging, bila dia baik semua baik, bila dia wasak semua wasak. Itulah qalbi. Dan seperti pegawainya, mana pegawai, orangnya berkhidmat bagi bos ni. Siapa bos ni? Qalbi. Yang diperbuat berkhidmat akan dia oleh hati, dan yang diperamalkan, ditugaskan akan dia oleh hati, seperti mengamalkan oleh raja bagi segala hamba ni. Macam mana raja, amanah dia arahkan, dia memerintah, dia mengawal, dia mengurus segala rakyat dia. Maka segala rakyat dia anggota yang 7 yang zahir. Adapun qalbi ialah raja yang memerintah. Maka raja dia kalau dia baik, jadi baiklah pemerintahan. Kalau dia wasak, maka wasaklah. Allah. Seperti mengamalkan oleh orang yang mempunyai pegawai bagi pegawainya itu. Itulah makna qalbi itu, iaitu dia memperamalkan bagi maknanya pegawai, makna alat-alat dia tadilah. Atau besarnya kedudukan qalbi. Betul, orang yang tak mengaji ilmu qalbi, rosak qalbi. Bila rosak qalbi, yang lain rosak. Batu pentingnya. Kalau tidak, dia mati dalam keadaan mengekalkan dosa besar, padahal dia tak perasan. Kunan wal qalbu angkut. Wal qalbu wal maqbulu indallahi subhanahu wa ta'ala. Bila insalima min ghairillah wa huwa mahjub anillah, bila iza sara mustaghrikan bi ghairillah. Masya Allah.
Menggerunkan kita ni tuan-tuan. Wa huwal mutalab wa huwal mukhatab wal mu'atab wa huwa alladhi yus'adu bil qurbi min Allah wa yuflihu iza zakkahu wa huwa alladhi yakhibu wa yashqa iza dannasahu wa dassahu wa huwa al-muti' bil haqiqah lillahi ta'ala wa innamal ladhi yunsharu 'ala al-jawarih min al-ibadah anwaruhu wa hiya al-'asi al-mutamarradu 'ala Allah ta'ala wa innamas sari ila al-a'dha'i min al-fawahish asaruh. Wal qalbu, dan adalah hati itu yang makbul, mana yang diterima, yang diterima atau ditolak. Macam dia qalbi, bukan jasad luar ni. Tuhan terima ke Tuhan tolak ke, ialah dia, hati itu. Pada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila sejahtera ia daripada bimbang dengan suatu yang lain daripada Allah Ta'ala, jadi hati itu makbul, diterima. Bila? In salima min ghairillah, apabila ia sejahtera daripada lain Allah Ta'ala. Apa maksud dia? Apabila qalbi itu tidak ada melainkan dia dengan Tuhan, baru dia diterima. Ma fi qalbi ghairullah, baru diterima. Kalau qalbi dia dengan benda lain, jawab dia habis. Mana qalbi itu tidak dihijab, dibuka apabila dia menghadap Allah Ta'ala. Dan adalah hati itu mahjub, mana tertutup. Hati itu tertutup, hati itu jadi buta, gelap, jauh daripada Ta'ala. Bila jadi ia kerana bimbang akan yang lain daripada Ta'ala. Bila pemikiran dia hayai dunia tak habis-habis, makhluk tak habis-habis, maka ketiga itu, hati itu mahjubun, dihijab. Dia takkan disinari dengan cahaya makrifat daripada Allah Ta'ala. Bila iza sara mustaghriqan, bila dia karam, dia tenggelam, bi ghairillah, dengan selain daripada Allah. Apa selain Allah? Makhluk. Jadi nak tahu hati kita terang tak terang, tengok dia menghadap kepada Ta'ala, terang. Dia menghadap pada makhluk, tak habis-habis, gelap, lagi gelap, lagi gelap. Lepas tu disuruh apa? Banyak zikir lah tuan-tuan. Zikir tu dia punya pembasuh. Tak ada zikir habis lewat dia, hanyut. Dan iaitulah hati tu yang dikhitabkan, mana ditujukan untuk menerima bebanan syar'i, mana yang dibebankan oleh Allah Ta'ala supaya makrifat akan dia. Mana dialah mutalab wal mukhatab, dia dituntut untuk makrifat akan Allah. Mana yang kenal Allah ialah hakikatul insan, hakikat insan ialah al-qalbi, ar-ruh, as-sir, fuad, syarab, semua nama dia tu. Semua nama-nama dia ada dalam Quran. Yakni yang disuruh oleh Allah Ta'ala ialah dia. Yang Tuhan khitab tujuh tu, aqimus salat, tujuh kat apa? Kat tangan ke? Qalbi dia. Dia menerima saja, yang lain ikut. Kalau dia menolak dia, yang lain pun lari. Kalau dia terima, yang lain cantik menerima arahan Allah. Kalau dia jadi kafir, dia tolak habis. Yang lain pun habis rosak, anggota yang lain ikut. Dan iaitulah hati yang ditempelak pun dia juga. Yang Tuhan tempelak oleh Allah Ta'ala, kemurkaan Tuhan, laknat Allah. Macam dia lah kena. Iaitu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala jika apa? Taksir. Taksir tu mana apa? Cuai. Taksir mana cuai.
tak semana cuai pada berbuat ibadah. Dan iaitulah hati yang diberi bahagia oleh Allah Ta'ala dengan hampir daripada hadrat Allah Ta'ala. Jadi kebahagiaan hati sebenarnya apabila dia duduk dalam maqamul qurbi, yas'adu bil qurbi, dia berikan kebahagiaan di dunia ni apa, dengan kehampiran. Dia bagi jannatul mu'ajjalah, bila qalbi itu ma'rifat, dihampir, dia bagi syurga segerakan. Kalau hati itu jauh, itu dipanggil nar mu'ajjalah, neraka yang disegerakan. Ya, neraka yang disegerakan dunia apa? Bila qalbi insan itu jauh dengan Tuhan. Bila qalbi insan itu gelap, dia tak kenal Tuhan je. Maka dapat kemenangan apabila disucikan akan dia daripada segala kejahatan. Fa yuflahu iza zakahu. Bila dia melakukan tazkiyah, penyucian, pahaman dia yang kotor dibuang pakai pahaman Islam, amalan kotor dibuang dipakai amalan Islam, dan seterusnya. Maka selamatlah ia daripada segala kejahatan. Dan itulah dia diberikan kejahatan dan diberikan kecelaan apabila dicemarkan akan dia dengan segala maksiat. Apa yang mencemarkan dalam maksiat, maka dia kutuk, dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa yakhib wa yashqa bila iza dannasahu wa dassahu. Dan adalah hati itu yang berbuat taat. Muti', mana yang mentaati sebenarnya lah qalbi. Ya, mana taat yang diterima. Bila hati itu dalam keadaan jujur, ikhlas, maka Tuhan terima. Tapi kalau hati itu tak jujur, ibadat luar penat dah, Tuhan tak terima. Tercabut sendi di semayang ni, putus tadi tasbih dia berzikir, tapi hati tidak taat ke Tuhan, hati pergi kona kot lain, habis semua. Penat dia zikir, penat dia buat ibadat zahir, habis harta diimpak pada zahir, tapi hati tidak taat Tuhan, dia pusing buat lain. Dia nakkan pujian orang, habis semua. Ilmu dia mengaji puluh tahun, mengajar sampai mati, zahir hebat, betul kan? Hati dia tak mutek, tak taat, hati dia kona ke tempat lain, habis semua ditolak. Tu mana kalbi ni besar. Ilmu kalbi ni besar kan? Bahasa ulama kata, man lam yataghalghal bi hadhihi al-ulum mata musiran 'ala al-kaba'ir. Siapa yang tidak mengamat-amati ilmu ni, membersihkan kalbi, tempat tilik Tuhan, dia mati dalam keadaan mengekalkan dosa yang besar-besar. Tengok hebat tak hebat ni. Muti' bil haqiqah lillahi ta'ala. Mana dia membuat taat pada hakikatnya bagi Allah Ta'ala. Sebab kemuncak amal semua last sekali, nak terima nak tolak, Tuhan tengok kalbi. Cantik betul, Tuhan terima. Kalau dia pusing buat lain, dia tolak habis. Dan hanya saja hasil atas segala anggota yang zahir daripada segala ibadat itu, sebab mesra daripada cahaya nur hati yang baik itu. Wa innama alladhi yunsharu ya ala jawarih. Mana kemesraan asyik terhambur atas segala jawarih beribadat. Anwaruhu, cahaya ibadat tu ada pada anggota kita cantik dan bermula daripada kalbi yang elok. Dan adalah hati yang jahat adalah asal segala maksiat. Ya, kalau hati itulah jahat, dah rosak. Pertama jahat dia apa? Syirik dengan Allah Ta'ala, kufur dengan Tuhan, habis tak jumpa jalannya. Adakah itu pula tanam lagi penyakit dalam hubul dunia, hubul ma'asi, kasih kepada maksiat, kasih pada dunia, habis tu. Kemudian mesra, maknanya tersebar luar, tu mana yang syaru daripada segala anggota zahir. Maka jadilah anggota yang zahir itu berbuat maksiat daripada mana pun saluran hati. Maksiat akan Allah Ta'ala kerana segala kejahatan yang zahir itu bekas daripada hati yang jahat. Segala kejahatan, mata melihat maksiat, siapa suruh dalam, tengoklah, tengok lagi.
Bukan senang nak tengok ni. Mata pula tengok, telinga pula dengar kan, mulut cakap, siapa yang tolak dalam. Maka dia suruh melihat dan mendengar sekiranya suruh baik, sekiranya hati itu mengenal Tuhan. Tapi kalau hati macam hati orang yang tak beriman, di mana dia nak nampak cahaya kebenaran, maka disuruh ke arah yang sebaliknya. Dan dari sebab itulah bersungguh-sungguh masyayikh, ya, syaikhun syaikhani masyayikh, syaikhun syaikhani masyayikh, syaikhun syaikhani syuyukh, syaikhun syaikhani asyakh. Ya, jamak dia banyak. Tahu, syaikhun mana satu syekh. Ya, syekh ada dua makna. Satu syekh pada lugah, man balagha arba'in, barang siapa yang sampai umur 40 tahun maka dia syekh. Ya, kita tua ni boleh panggil syekh, sebab dah tua, dekat nak mam, tahu. Satu lagi pada istilah. Apa istilah? Man balagha rutbatan, mereka yang sampai pada martabat yang tinggi. Ya, ada dipanggil syekh walaupun dia budak, macam Imam Syafi'i. Umur 15 tahun dah boleh ijtihad, masya-Allah. Setengah kata 17 tahun. Itu dah sampai martabat syekh walaupun dia belum sampai, masih budak lagi. Itu rutbah. Syekh segi umur, syekh daripada pangkat. Di sini kena ke pangkat. Pangkat makrifat dia tinggi, maka dia panggil syaikhun. Bila banyak dia panggil masyayikh atau masyaikh atau syuyu atau asyakh. Ya, atau jamak dia banyak. Sini panggil masyaikh. Guna ya pun boleh, masyayikh atau masyaikh dengan hamzah. Iaitu guru-guru ahli sufi, itu dia panggil masyaikh atau masyayikh. Mengetahui akan ilmu batin, makna doktor pakar dalam bidang rohani adalah para arifina billah, orang yang mengenal Tuhan sungguh, yang menyucikan akan hati daripada maksiat yang batin. Ya, dia seluk satu entah ni. Contoh kalau taubat dia, ya, taubat rukun dia pertama apa? An-nadam. Kalau kita baca kitab nadam, kena sesal. Imam Ghazali dia buka Muqaddimatun Nadam. Macam mana nak hasilkan nadam tu, mukaddimah dia. Dia buka lagi satu-satu diurai. Terang. Kalau kita menyesal, saya menyesal. Tapi nak tembak kalbi yang menyesal macam mana? Duduk je menyesal. Senang. Ya, nak pergi tembak tu, kurang-kurang dia kena shoot. Pertama sekali kamu kena ingat resiko dosa tu. Dengan dosa kamu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dengan dosa kamu dibenam dalam neraka besok. Dengan dosa hitam hati kamu. Sampai dia kata, tu mukadimah. Dia shoot dengan mukadimah nadam, baru rasa takut. Baru nampak. Kau sekadar astagfirullah, mulut dia tak masuk kalbi. Ya, atau serah kepada ahli pakar. Dia cakap dia arifina billah, para arif. Mereka kenal cara-cara jalan nak menyelesaikan tu. Ya, itulah dipanggil ilmu tasawuf, nama dia. Ta isyarat bertakwa, sad sabar, ya, ta sad war'i, ya, kemudian fa itulah fana. Ya, kemuncak ada fana dan yang lain, baru dia dapat betul makrifat dengan Tuhan. Dan dinamakan akan dia ilmu tariqah, mana ilmu memperjalankan akan rohani kita kepada Ta'ala. Dinamakan juga ilmu suluk, ilmu berjalankan rohani, kerana tiada mengetahui akan kebaikan hati dan jahatnya jahat hati melainkan dengan mengetahui ilmu tasawuf. Nak tahu kedudukan hati, kena mengaji tasawuf. Dalam PK tak cerita. Dalam PK nak mengetahui cara adab az-zahir ibadat, macam nak rukun sembahyang, rukun puasa kan, dan sebagainya. Kalau Usuluddin pula dibincang masalah tajuk iman, akidah yang rosak. Tadi PK nak jaga jangan rosak luar. Akidah ilmu Usuluddin nak jaga, akidah jangan rosak. Ilmu tasawuf nak memperbetulkan semua sekali. Usuluddin kita, PK, amalan semua tu nak betul menghadap dengan Allah Ta'ala. Ya, sebab dia panggil dia tauhid khas. Tu. Dan barang siapa mengetahui akan hatinya itu, nah saya mengetahui ia akan Tuhannya. Tu. Apa makna mengetahui hati? Tu yang disebut man arafa
nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal akan dirinya, mana siapa yang mengenal akan selok belok perjalanan hatinya, maka dia kenallah Tuhan. Kalau dia tak tahu perjalanan rohani, perjalanan hati, dia kenal Tuhan tak? Macam nak bawa hati takut ke Tuhan, macam nak murakabah dengan Tuhan, semua hati. Sebab tu kata maksud nafsah sini ialah hati. Setengah ulama Imam Ghazali mentafsirkan nafsah ni bil qalbi. Man arafa nafsah ay man arafa qalbah. Siapa kenal akan hati, selok belok perkembangan hati, macam mana nak jadikan dia baik, macam mana nak jadi buruk, biar dia jadi cantik, dia kenal Tuhan, maka faqad arafa rabbah. Dia kenal, sebab kenal Tuhan bil qalbi, bukan bil ajsad zahir, bukan dengan jasad zahir. Dia cantik Imam Ghazali tafsir ni. Man arafa nafsa ay man arafa qalbah. Siapa yang kenal akan hatinya, dan hati itulah hakikat diri kita. Dia panggil dengan berbagai-bagai nama mengikut maratib, mana martabat dia. Wa man arafa rabbah fasadal jasad, sambungan dia. Siapa yang kenal Tuhan, maka binasalah jasad. Apa makna binasa? Bahawa mengalami dia makamil fana, lenyap yang lain. Bila lenyap lain, barulah cantik amalan dia. Selagi dia memandang diri dia, selagi dia rosak dan punah habis amalan ini. Sebab dia kena mati kan habis. Allahumma inna nabra'u min haulina wa quwwatina wa nattajih ila haulika wa quwwatik. Allahumma, ya Tuhan kami, nabra'u, kami berlepas diri, min haulina, daripada memandang-mandang akan haul kami, wa quwwatina, dan kuah kami, buang. Kemudian wa nattajih, kami berhadap bertumpu, ila kau haulika wa quwwatik, kepada haul dan kuah engkau. Itu doa para arif billah. Barang siapa mengetahui akan nafsunya, banyak pula bertafsir nafsu daripada hati. Nah, saya mengetahui akan Tuhan. Barang siapa yang mengetahui selok belok untuk membersihkan nafsu dia, akhirnya dia tahulah jalan ketuhanan dia. Kalau dia tak kenal nafsu, dia buat ibadat, dia ingat dia dah betul, rupa dah jauh menyempang. Sebab tu maksud dia kenal akan diri, dia kenal akan Tuhannya. Yang ini barang siapa mengetahui akan hatinya, dan saya mengetahui akan nafsunya. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya, dan saya mengetahui akan Tuhannya. Sebab dia kenal nafsu, dia tahulah keburukan nafsu, dia bersihkan. Bila dia bersih, sampai dalam makrifat dengan Tuhan. Selagi nafsu tu maknanya tak dibersihkan, selagi itu kabur pandangan dia kepada Allah Ta'ala. Nafsu ni gelap. Oleh sebab kegelapan lah kita tak nampak kan? Kalau tak berapa gelap, samad, dia tak apa sedar, tak perasan kan? Dia buat misal, bila kawan dah luka kita, kita nampak dia, yang tahu tak perasan lah tadi. Minta maaf Syekh, tadi tak berapa terang lah, gelap. Bila gelap tak perasan. Kalau gelap terus tak nampak. Sebab gelap, itulah kalbi. Kalbi bila gelap, dia tak perasan dengan Tuhan dia. Kalbi bila gelap, dia tak nampak Tuhan dia. Sebab kena bersihkan balik, biar dapat nur cahaya dia. Yang ni barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan apa? Nafsunya makna diri. Dan saya mengetahui akan Tuhannya bersifat dengan kaya. Barang siapa mengetahui nafsunya bersifat dengan hina, dan saya mengetahui Tuhannya bersifat dengan mulia. Dan barang siapa mengetahui nafsunya bersifat dengan dhaif, dan saya mengetahui akan Tuhannya bersifat dengan kuat. Barang siapa mengetahui nafsunya, mana diri dia, bersifat dengan lemah, dan saya mengetahui Tuhan bersifat dengan kuasa. Barang siapa mengetahui akan nafsunya bersifat dengan fana, dan saya mengetahui Tuhan bersifat dengan baka. Siapa mengetahui nafsu, mana diri dia, bersifat dengan baharu, dan saya mengetahui Tuhan bersifat dengan qadim. Dan barang siapa mengetahui sifat daripada segala sifat lawannya antara hamba dengan Tuhannya. Walhasil, secara keseluruhan, barang siapa yang mengetahui segala sifat kekurangannya, mengetahuilah Tuhannya bersifat dengan segala kesempurnaannya. Habis. Cuma mengetahui ada dua peringkat. Peringkat ilmu usuluddin bil akli, dengan dalil akal. Kita nampak Tuhan tu berkuasa, kita nampak Tuhan tu berilmu, kita nampak Tuhan tu bersifat dengan segala kamalan, dengan hujjatul akli, akal. Ada support dengan nas Quran dan hadis.
Adapun sufi dah, dia naik atas bukan dengan akal, bil musyahadah ya wal mukasyafah, dengan terbuka kalbi, atau lagi tinggi. Mana kenal dia bukan sekadar yakin pegangan, tapi dengan pembukaan, ya, pembukaan lagi terang. Itu saja biasa ni. Kenal diri dengan mukasyafah, dengan kenal diri bita'akul, menggunakan akal. Itu biasa ni. Apa beza dia? Kesan orang yang mengenal diri bita'akul dengan akal, dia akan banyak tenggelam dengan kelalaian. Dia tahu Tuhan ada tapi tak perasan. Itu yang dia buat maksiat. Ya, aku tahu balik, buat balik, sudah balik, buat balik. Ada orang yang perasan syuur di kalbi Tuhan, dia takkan buat maksiat. La yazni zani wa huwa mu'min. Takkan berzina seorang yang berzina ketika iman tu menguasai dia. Anda iman makrifat yang kental dan sentiasa ni, kalau ada kat dia pancaran nur, memang dia tak tenggelam dengan maksiat. Tapi bila dia gelap aja, mula pun datang. Sebab tu dia perlukan kepada kesedaran dengan kebanyakan muraqabah. Habis itu zikir huraian, makna man arafa nafsa faqad arafa rabbah, wa man arafa rabbah fasadal jasad. Dan siapa kenal terang kewujudan Allah, maka hilanglah diri dia, maka ada ia tiada engkau. Baru sampai. Kemudian kata syahdan wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minggu depan pukul 8 InsyaAllah. Jadi minta maaf, terlupa. Itu baca doa lagi terlupa. Ya karim Allah.